Dulu apabila ahli politik tertentu terlibat dengan kes tertentu, mereka edarkan tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Harap mereka tidak lupa apabila mereka mendapat kuasa untuk kembali merujuk kepada kalam syekh mereka, jika ia benar-benar syekh mereka, dan bukan merujuk kepada syekh yang lain daripada itu, yang bermusuh dengan syekh mereka ini. Yang ni dengar, ini bukan Ibn Taymiyah, ini Qaradawi quote dalam daripada kitab Al-Jami' Al-Wajiz Al-Fatawa Al-Bazaziyah. Fatawa Bazaziyah ni penulis dia ialah Muhammad bin Shihab bin Bazzar Al-Bazzar, adalah tokoh di dalam mazhab Hanafi. Hanafi, bukan Hambali. Kalau tidak dikata Ibn Taymiyah, ambil geng Hambali. Hanafi. Dia meninggal pada tahun 827 Hijrah. Ni bukan kita kata, bukan Qaradawi kata. Sagi dia ambil yang ni, potong sekerat, buat pening 6 hari 6 malam lah. Kata dia dalam Fatwa Al-Bazaziyah, dari kitab-kitab Al-Hanafiyah, berkata ulama kami, dalam teks Arabnya, qala ulama'una man qala arwahul masyaikh hadiratun ta'lam yakfur. Maksudnya, berkata ulama kami, sesiapa yang berkata roh para guru hadir serta mengetahui, maka ia menjadi kafir. Bukan Ibn Taymiyah. Kita pun tak mengkafirkan, tapi saya nak cerita, ada dalam ulama Hanafi yang sangat tegas dalam hal ini. Kerana dakwaan orang guru hadir dalam majlis, tak kira lah mata tertutup ataupun mata terbeliak, ada sejak dahulu. Dan telah diberikan amaran oleh para ulama. Saya quote Dr. Yusuf Al-Qaradawi kerana dia yang sebut hal ini. Maka sebab itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, amat penting kita memilih tajuk perbincangan kita kali ini berhubung dengan syirik ini. Karena mungkin sebahagian orang menganggap ini adalah perbezaan antara kelompok-kelompok yang berbeza. Kita tidak mengkafirkan, kerana kita tahu sebahagian mereka buat di atas satu andaian mereka yang mereka rasa tak apa, tersilap, tersasul ataupun jahil dalam hal ini. Tetapi hal ini adalah besar untuk kita beritahu. Dalam muka surat 26 dia menyebut, maka sesiapa yang berkeyakinan bahawa selain Allah terdiri dari Nabi, wali atau roh atau selainnya dapat memberi kesan menghilangkan kesusahan atau menunaikan hajat, sesungguhnya orang seperti itu telah terjatuh dalam lembah kejahilan yang berbahaya. Dia berada di tebing neraka. Adapun dalil mereka dengan menyatakan semua itu adalah termasuk dalam perkara karamat wali, ia amat jauh dari Allah menjadikan wali itu memiliki kedudukan seperti itu. Sangkaan seperti itu adalah sangkaan para penyembah berhala. Demikian itulah yang dikhabarkan oleh Allah yang Maha Pemurah tentang jawapan penyembah berhala. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ini Qaradawi quote. Ini adalah buku quote daripada kitab ini yang ditulis oleh tokoh dan ulama daripada Al-Azhar, yang dianggap sebagai ketua kesatuan ulama yang telah meninggal di Qatar, dan dia adalah lulusan Al-Azhar. Bukunya Fiqh Zakat dipakai oleh institusi zakat, seluruh institusi zakat dalam negara ni. Dulu apabila ahli politik tertentu terlibat dengan kes tertentu, mereka edarkan tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Harap mereka tidak lupa apabila mereka mendapat kuasa untuk kembali merujuk kepada kalam syekh mereka, jika ia benar-benar syekh mereka, dan bukan merujuk kepada syekh yang lain daripada itu, yang bermusuh dengan syekh mereka ini. Kita tahu politik mempunyai warna-warnanya.
Tetapi ini adalah perkara yang ingin kita ingatkan. Orang lain mungkin tak menyebut hal ini. Tuan-tuan jangan takut, balik dengan selamat ke negeri masing-masing. Yang menyebutnya adalah Mufti Perlis. Tetapi ia adalah ingatan kita. Kita serius dalam hal ini untuk membersihkan hal ini dengan dakwah dan nasihat. Dengan dakwah dan nasihat. Dan inilah juga tujuan. Orang kata tak ada orang yang buat. Tuan-tuan sedang melihat hal ini berlaku. Hari demi hari ia semakin teruk. Sebahagian anak-anak muda dah tak tahu. Tahu-tahu saja nak cana kubur mana patut kami pergi. Apabila mula dekat dengan syekh-syekh tertentu. Dan setiap guru kadang-kadang mencari kubur yang tersendiri. Sebab itu di Kedah, mula di beberapa negeri kembali nak dihidupkan. Ada golongan businessman yang mengumpulkan grup ahli-ahli berniaga mereka, bermusafir ke negeri tertentu kerana berdoa di kubur tertentu. Dan pergi ke Indonesia juga ada musafir untuk supaya doa dimustajabkan. Kadang-kadang bila pulang, berlakulah pula kebetulan rezeki mereka itu bertambah, masih bertambahlah keyakinan terhadap kubur berkenaan. Bawa pada tahun hadapan pula kumpulan yang lain. Ini sedang berlaku. Dahulu hal itu kita lihat berlaku di Pakistan dan India, juga di Indonesia sebahagian tempat. Hari ini di Malaysia juga berlaku. Yang mendukacitakan seperti yang disebut tadi, mereka menisbahkan ini adalah amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka mengangkat sepandu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sedangkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berlepas diri daripada hal ini. Baca akidah Imam Syafi'i, mereka menyatakan ini adalah mazhab Abu Hasan al-Asy'ari. Pandangan Abu Hasan al-Asy'ari di dalam perkara-perkara ilmu kalam adalah pandangan yang mempunyai perbincangan di kalangan sarjana. Sama ada seseorang nak bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan sebahagian pendekatannya, termasuk dalam sebahagiannya perkara-perkara ijtihadiyah di dalam furu' akidah. Tetapi Abu Hasan Syari tidak pernah menyuruh pi panggil wali. Ini tak termasuk dalam bab beliau. Mazhab Abu Hasan Asy'ari, mazhab Al-Imamul Baihaqi, Al-Baqilani dan seumpamanya, hatta Al-Junaid di kalangan tasawuf, mereka tak pernah pun menyatakan pergi panggil wali. Setiap kali golongan ni pergi panggil wali, buat tangkal mangkal, buat cerita-cerita khurafat, memanggil wali abdal, wali sekian-sekian, mereka menyatakan Al-Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak ada dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah, melainkan rekaan golongan-golongan gulat sufiyah, para pelampau sufi. Kita tidak menentang sufi, tapi kita menentang gulat, kita menentang para pelampau yang telah tersasar daripada tujuan sufi yang sebenar. Tujuan sufi yang sebenar ialah membersihkan diri, ikhlas di dalam ibadah pada Allah. Itu pembersihan yang pertama, khalis, dinul khalis. Kemudian beribadah, menjaga ibadah, tidak menunjuk-nunjuk, bersolat, bangun malam, bersedekah, membetulkan diri setiap hari, membanyakkan zikir, berselawat. Semuanya itu amalan saleh, tapi tidak termasuk di kalangan golongan saleh. Sama ada Imam Syafi'i selain daripadanya menyuruh pergilah ke kubur wali-wali, carilah tapak kaki wali. Tuan-tuan bayangkan, khurafat membodohkan akal manusia. Replika kasut Nabi yang dikatakan kasut Nabi, mereka cium, beratur. Tuan-tuan boleh tengok di dalam YouTube, pegang, ambil. Itu dibuat di mana pun tak tahu. Kalau replika itu ada barakatnya, boleh bubuh di setiap tempat untuk cari barakat. Ferrari juga ada berkatnya kerana Nabi naik kuda. Jenama camel juga ada berkatnya kerana Nabi naik unta. Tuan-tuan, khurafat, syirik ibu khurafat. Daripada itu akan berpecah banyak masalah. Kita menentang hal-hal yang seperti ini bukan kerana kepentingan kita.
lillahi ta'ala. Jika kita mahu, kita pun boleh sebut hal yang sama ataupun mendiamkan diri, dan semua mereka juga akan suka dengan kita. Tapi menjadi tanggungjawab kita semua. Tuan-tuan balik daripada perkampungan sunnah ini, atau semasa perkampungan sunnah ini, mestilah berusaha menyebarkan dakwah. Tentulah tak ada sebaran dakwah yang orang semua sokong. Lagikan para nabi menghadapi tribulasi dan ujian. Ini kan kita nak berdakwah, tiba-tiba tak nak orang kutuk dan orang pertikaikan. Ia mustahil. Dengan kutukan dan pertikaian itulah kita mengharapkan kita diampunkan oleh Allah, diangkatkan darajat dan diberikan pahala di sisinya, insya Allah.